Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang berbahagia ini kita terus ingin sama-sama mengikuti dan juga mendalami kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, panduan wahyu daripada surah As-Sajdah yang menjadi tema perbincangan bagi bulan Ramadan kali ini. Untuk ayah-ayah yang bersama, saya ucapkan terima kasih bersama dalam program ini, dan juga bagi ibu-ibu yang menemankan ayah membantu menyokong bagi memastikan kepimpinan yang ada ini adalah berteraskan kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita dalam tajuk kita ayah bukan betul semua, kita bersama dengan dua orang panel ya yang berpengalaman dengan ilmu, dengan permata-permata yang ingin kita congkil daripada ayat yang ketiga daripada surah As-Sajdah. Sama-sama kita mengalu-alukan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi bin Rusdi, Pegawal Hal Ehwal Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selamat datang Ustaz. Sahlan Ustaz. Okay, jazakumullah khair ya kepada Ustaz sudi bersama ya pada hari ini, dan juga kepada Ustaz Wan Fakhrul Razi bin Wan Muhammad ya Johan Qari peringkat kebangsaan 2013, pensyarah di College Universiti Islam Selangor. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih banyak, dan sama-sama kita menjemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook ataupun di YouTube, ataupun jika tuan-tuan di depan kaca TV, terus istiqamah kita doakan agar majlis ini majlis ilmu, majlis Quran, moga-moga Allah jadikan ia sebagai sumber keampunan untuk kita. Dan mari sama-sama kita memulakan dengan melihat kepada ayat 1 hingga 3 surah As-Sajdah pada halaman 415. Kali ini dipimpin bacaan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Fakhrul Razi bin Wan Muhammad. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat surah As-Sajdah ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga yang penuh dengan makna, penuh dengan tadabbur yang kita ingin sama-sama congkel pada hari ini. Dan sudah tentunya ayat yang ketiga apa maksudnya, tetapi mengapa mereka orang-orang yang kafir itu mengatakan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengada-ngadakannya. Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang daripada Tuhanmu agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau agar engkau mendapat petunjuk. Inilah ayat fokus kita, perbincangan kita tentang surah Sajdah ayat yang ketiga. Kita ingin memahami apa maksud di sebalik istilah iftarah yang di dalam ayat yang ketiga itu. Sebelum itu kita nak saksikan sedikit perkongsian daripada Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, seorang ibu, seorang isteri, untuk sama-sama menjadi panduan kita mengambil iktibar bagi ayah-ayah para suami. Kita saksikan. Keluarga yang baik adalah bermula daripada kepimpinan yang baik, ibu dan ayah yang baik, ibu dan ayah yang memahami tanggungjawabnya, ayah yang tahu apa tanggungjawabnya, suami yang tahu apa tanggungjawabnya, isteri yang tahu apa tanggungjawabnya, ibu yang tahu apa tanggungjawabnya. Dan keluarga itu mesti dididik berpaksikan dengan, kalau kita orang Islam, berpaksi pada Al-Quran. Dan dalam kita mendidik ini, kepimpinan kita mesti ada keseimbangan, mesti ada ketegasan dan prinsip. Contoh, seorang ayah mesti tegas apabila seorang ahli keluarganya tidak solat, mesti dia tegas. Ahli keluarganya tak tutup aurat, dia kena tegas. Ahli keluarganya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, terlibat dengan dadah ataupun perkara yang mabukkan, mesti tegas. Tegas dengan prinsip, itu maksud saya. Dan jadi sebab itu kita tak boleh terus berlaku kasar, diktator, terus pukul dengan tanpa kita memahami sebelok-beloknya. Kita kena tahu apa latar belakangnya, apa masalahnya. Dan sebab itulah dalam keluarga perlu ada musyawarah, kena ada mesyuarat. Paling penting ialah kita kena selidiki dulu kenapa, apa punca dia macam ni. Kenapa dia berlagu macam tu, dan kita kena selidiki dengan penuh orang panggil bertanggungjawab, bukan semata-mata nak lepaskan geram. Dan suami juga perlu ada ilmu apa penyelesaian. Pada seorang suami itu, dia nak jadi suami tak cukup hanya dia boleh dia akad nikah, dia tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami dari sudut fizikal, tapi tanpa ada ilmu. Sebab nak memimpin ini perlu pada ilmu. Apa sebenarnya tanggungjawab dia sebagai suami? Apakah yang perlu dia tunaikan? Dia tanggungjawab dia kepada isterinya, tanggungjawabnya kepada anak-anaknya. Jadi dia perlu belajar dan kita kena ikut peredaran zaman. Dan kita juga, suami juga perlu muhasabah diri. Tak kira lah suami isteri, dalam kita berdepan dengan isu kekeluargaan, kita jangan teruskan ego kita. Kadang-kadang ada seseorang itu dia berasa diri dia je yang betul, orang lain semua salah. Itu sikap yang tak betul. Kita kena muhasabah diri. Biasanya saya dengan suami, kita sentiasa bertukar pandangan. Dan biasanya pandangan yang baik dia terima. Sebab kadang-kadang dia tak terfikir sebagaimana kita terfikir. Sebab itulah kita perlunya ada rasa hormat, ada rasa kasih sayang. Kemudian kita kena sentiasa ingatkan, kuatkan hubungan dengan Allah. Sangat penting. Dalam keluarga, sentiasa hubungan dengan Allah. Saya kalau contoh dah, ini pengalaman saya dalam keluarga lah. Apabila sambil-sambil makan, saya suka bawa satu hadis ke, bagaimana ke, atau bawa satu, ambil maksud Al-Quran ke, yang simple je. Bagaimana suruh kita bersyukur. Suruh kita bersyukur, suruh kita banyak hubungan dengan Allah. Kalau dalam kereta, dalam perjalanan, biasanya saya akan bawa satu isu yang boleh kita tambah tingkatkan ibadah. Contohnya, ruginya orang tak solat duha, ruginya orang tak solat tahajud, ruginya orang tak baca Quran. Saya selalu ulang-ulang dalam Quran.
Begitulah perkongsian daripada Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, seorang ibu, seorang isteri yang sudah pastinya yang bertanggungjawab membantu menyokong kepada para suami. Dan pada hari ini kita ingin mendalami kepada ayat nombor 3 daripada surah As-Sajdah, bagaimana ya apabila Allah menyatakan mereka orang-orang yang kufur itu mengatakan nabi mengada-ngadakan ataupun membuat-buat ya kepada al-Quran yang disampaikan. Jadi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi untuk menjelaskan Ustaz tentang sikap yang ada pada ayat 3 ini dan bagaimana ianya diterjemahkan kepada ayah, ya, panduan bagi ayah-ayah yang berada pada hari ini agar sikap ini jangan masuk kepada hati saya, kepada hati ayah-ayah yang ada ketika memimpin keluarga masuk syurga sekeluarga. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ba'd. Yang berbahagia moderator dan panel bersama, pertama kita nak kena jelas. Kata kunci utama dalam ayat ni, Allah nak sifatkan Al-Quran adalah haq, adalah satu kebenaran daripada sisi Tuhan. Yang mana daripada kebenaran inilah dijadikan panduan hidup dalam setiap aspek kehidupan kita. Nak jadi seorang pemimpin, ada kebenaran yang ditunjuk dalam Quran. Nak jadi rakyat yang baik, ada kebenaran yang ditunjuk dalam Quran. Nak jadi anak yang baik, ada petunjuknya daripada Quran. Nak jadi bapa yang baik juga, ada petunjuknya daripada Al-Quran yang merupakan kebenaran daripada sisi Tuhan. Jadi sebenarnya ayat ni dia nak memberikan satu gambaran bahawasanya Al-Quran ni ada 114 surah, ada 30 juzuk, ada 6,236 ayat. Dan di dalamnya Al-Quran memberikan aspek-aspek tentang kehidupan manusia. Macam mana sepatutnya manusia itu bersifat antara dirinya sebagai hamba dengan Tuhan dan antara dirinya sebagai hamba dengan sesama hamba dalam kalangan manusia. Jadi kalau kita nak tekankan fokus kepada seorang ayah, dan kalau kita teliti kepada Quran, banyak ayat yang berkaitan tentang tingkah laku seorang bapa. Antaranya peranan yang Allah sebutkan, seorang ayah, seorang ketua keluarga, dia kena menjaga dan memelihara keluarganya daripada api neraka. Itu kebenaran Quran. Quran kata, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana cara kita nak menjaga diri kita dan keluarga kita daripada dihumban dan dimasuk ke dalam neraka? Tak lain tak bukan ada perkataan yang sama kalimahnya dengan ku, iaitu taqwa, iaitu kita ajak keluarga kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan kita ajak keluarga kita ini untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itu salah satu caranya. Kemudian ditunjukkan juga di dalam Al-Quran macam manakah sikap seorang ayah, bahawasanya ayah kena sentiasa mengingatkan kepada anak-anaknya supaya mentauhidkan Allah. Ini akidah. Dan ayah juga perlu sentiasa mengingatkan anak-anaknya supaya jangan sesekali mensyirikkan Allah. Kita ambil contoh berkenaan dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Dia ada anak-anak. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tauhid kepada Allah. Tidakkah kamu melihat ketika mana Nabi Allah Yaqub didatangi kematian? Dia kata kepada anak-anak dia, wasiat terakhir dia, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu nak sembah selepas daripada wafatnya aku ni? Maknanya apa yang kamu akan ibadat, siapa yang kamu akan abdikan diri? Ini tauhid kepada Allah. Maka mereka pun jawab, kami akan beribadah kepada Tuhan nenek moyang kami dari kalangan anbiya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok macam mana seorang ayah menasihati anaknya supaya jangan mensyirikkan Allah. Menerusi firman Allah di dalam surah Luqman, yang mana Allah mengatakan menerusi kisah Luqmanil Hakim itu, bahawasanya ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Syirik adalah sebesar-besar kezaliman. Jadi di sini adalah menunjukkan sikap seorang ibu bapa yang berpedoman dengan petunjuk dan panduan Quran. Tengok kisah-kisah bapa-bapa dalam Quran dan diimplementkan dalam kekeluargaan dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa.
Jadi ini secara asasnya bagi menjawab persoalan adalah satu konsep asas kita kena jadikan sebagai siapa sahaja kedudukan dan posisi kita, seorang ibu, seorang ayah kena pastikan sentiasa berpetunjuk dengan petunjuk Quran kerana Quran adalah al-haqqu minallah, kebenaran daripada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fahmi untuk menjelaskan tentang bagaimana kefahaman kita daripada ayat yang ketiga sebentar tadi, iaitu sumber kebenaran itu daripada Quran, Ustaz, dan di hujung ayat itu ada istilahnya la'allahum yahtadun, agar mereka itu mendapat hidayah. Kita pun memohon hidayah setiap hari, Ustaz, 17 kali sehari minimum, ihdinas siratal mustaqim. Cuma kalau Ustaz boleh cerita sikit, bagi seorang ayah, dia tahu hidayah, tapi hidayah ni nak guna waktu bila? Adakah hidayah ni hanya pada bulan Ramadan, dan ketika memimpin keluarga ni, waktu mana hidayah ni, apa sebenarnya hidayah ni yang boleh senang fahamlah bagi ayah-ayah yang mengikuti siri majlis ayah pada hari ini? Silakan, Ustaz. Baik, untuk para bapa, para ayah yang mengikuti rancangan kita pada saat ni, kita dok biasa sebut hidayah dan kita selalu meminta hidayah daripada Allah. Betul. Secara wajibnya 17 kali sehari semalam dalam salat 17 rakaat keseluruhannya daripada 5 salat fardu tersebut menerusi ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau kita teliti juga dalam bacaan doa kunut subuh pun adalah permintaan yang pertama, permintaan hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Dan kita maklum bahawasanya hidayah ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya hidayatut taufiq, hidayah taufiq. Dan hidayah taufiq ni adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah taufiq, ketepatan kepada setiap tindak tanduk para hambanya. Yang kedua pula adalah hidayatul irsyad, hidayah bimbingan, galakan, ajakan, seruan. Yang ni kita katakan hidayah irsyad ni adalah milik semua pendakwah, milik semua pendakwah di jalan Allah. Jadi sebab itu kita ni apabila kita berdakwah, kita telah melakukan hidayatul irsyad. Jadi seorang bapa kalau dia nak memberi hidayah tu maknanya dia membimbing anak-anaknya. Dia membimbing keluarganya, isterinya, pasangannya dan juga kaum kerabatnya. Seperti kalau dia nak ajak kita kena salat. Seperti Quran kata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat dan sabarlah dalam melakukan salat. Itu hidayatul irsyad, suruh orang buat kebaikan. Mari semayang, mari semayang. Dan ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi pada waktu malam, Ustaz. Nabi pergi pada waktu solat tahajud, pergi ke rumah anak perempuan Nabi iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Dan Nabi ketuk pintu. Bila Nabi ketuk pintu, yang buka pintu bukan Fatimah, yang buka pintu adalah suami Fatimah, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan soalan pertama yang Nabi tanyakan, ala tusalliya, adakah kamu berdua belum salat malam lagi? Kemudian Sayyidina Ali dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kita ni Allah yang pegang. Kalau Allah nak bangunkan kita, dia akan bangunkan. Tapi kalau Allah dah tak bangunkan, nak buat macam mana? Dia kata begitu. Terkejut Nabi dengan kata-kata Sayyidina Ali. Kemudian Nabi pun berpaling dan Nabi tepuk paha Nabi seperti riwayat tersebut, dan Nabi baca firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ni ada je benda yang dia nak argue dengan kita. Padahal Nabi nak tanya dah salat malam belum, tapi itu prinsipnya Nabi mengikuti perintah Allah. Hidayah irsyad, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintah. Dan ada satu riwayat daripada Umar ibn al-Khattab, tiap-tiap malam dia akan kejutkan ahli keluarga, tahajud, salat. Dia kata as-salah, as-salah, kemudian dia baca wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Di sini hidayah irsyad bagi seorang bapa, kena sentiasa ajak anak-anak keluarga, pasangan buat baik, dan sentiasa suruh anak-anak keluarga untuk meninggalkan kejahatan. Wallahu a'lam. InsyaAllah, ya, itu satu peringatan juga untuk kita. Sampai anak dah kahwin pun masih lagi ayah jaga bab solat, ya. Bercakap tentang hidayah untuk membuat kebaikan ini, dia bukan waktu kecil-kecil sahaja, bukan waktu kena masuk kafar ataupun hantar sekolah agama, dah berkahwin pun. Dan ini kita bercakap tentang satu keluarga insan yang bernama Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai satu contoh bagi saya, bagi ayah-ayah yang berada pada hari ini, kita tak boleh outsource ya, tidak boleh swastakan bab-bab hidayah ataupun hidayah irsyad Ustaz ya, yang kita nak ajak anak kita ini, kerana itu adalah tanggungjawab ya. Tanggungjawab ihdina itu bukan sekadar untuk saya, tetapi untuk kita, kami minta hidayah untuk keluarga kita. Dan mungkin saya nak ambil kesempatan ini juga bertanya kepada Ustaz Wan Fakhrul Razi bin Wan Muhammad sebagai seorang pensyarah di universiti, pasal cabarannya Ustaz ya, bila bercakap tentang nak memimpin sebuah keluarga ya, ayah bukan betul semua, dan bila cakap tentang bukan betul semua ini, kena belajar. Cabarannya ialah dekat universiti ini dia tak ada kursus menjadi ayah ataupun kursus keibubapaan kan, yang 4 tahun belajar, tapi kita tengok bahawa keluargalah misi penting dalam kehidupan selain daripada kita belajar untuk bekerja, untuk belajar pelbagai ilmu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi pengalaman macam mana Ustaz mengajar Quran Sunnah di universiti, menekankan pelajar-pelajar ini belum kahwin kebanyakannya, tetapi bagaimana persediaan mereka agar jangan mereka ini tersasar dalam memimpin keluarga bila dah berkahwin nanti. Kalau adalah peluang-peluang itu yang Ustaz pernah sampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Sebenarnya merujuk kepada pertanyaan tadi, kalau di peringkat universiti memang pelajar itu khususnya dalam bidang syariah, pengajian Islam, memang mereka dilatih sejak daripada tahun 1 lagi bagaimana mereka nak berinteraksi dengan kawan-kawan, ibu bapa. Sebenarnya benda ini apabila interaksi dengan kawan-kawan, ibu bapa, guru-guru, pensyarah, dengan secara automatiknya mereka akan kenal diri mereka tu. Siapakah mereka? Mereka akan belajar. Dulu mereka duduk di rumah berjauhan dengan keluarga, tapi bila duduk di asrama sebagai contoh, belajar berdikari, macam mana nak hidup dengan kawan-kawan dan sebagainya. Di situlah mereka mula kenal diri mereka siapa, macam mana nak berinteraksi dengan kawan-kawan. Dan juga apabila biasa kalau universiti ni, kalau tengok subjek lah, biasa kalau pelajar di tahun akhir kan, tahun-tahun akhir kita akan sediakan kursus-kursus yang membimbing pelajar tersebut untuk memahami bagaimana rumah tangganya. Kita akan ajar di situ. Jadi maksudnya ada jugalah kursus-kursus yang ditawarkan selain daripada sukatan yang formal itu. Biasanya sukatan itu tak adalah bercakap tentang keluarga, kecuali memang dia kursus psikologi keluarga kan, counselling. Tetapi lebih daripada itu ditawarkan kerana ini adalah satu keperluan, dan lebih daripada itu ialah kita ketika memimpin itu ada perkara yang betul Ustaz ya. Ada perkara yang betul kita buat dan laksanakan, tapi kadang-kadang ada juga perkara yang tak betul oleh ayah, oleh ketika memimpin. Jadi ketika itu adalah teguran daripada isteri, ada teguran daripada anak ataupun orang sekeliling, mak mertua, bapa mertua. Seorang ayah kadang-kadang bila ada dia punya egonya itu, payah untuk menerima teguran tersebut. Jadi bagaimanakah untuk kita melihat perspektif ini dengan lebih luas lagi? Kita berehat sebentar, kembali selepas ini untuk kita mengupas bagaimana ayah sebenarnya bukan betul semua. Kembali semula Majlis Ayah, Ayah Pemimpin Masuk Syurga Sekeluarga. أستغفر الله
Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk ayah bukan betul semua, dan kita membincangkan ayat ketiga daripada surah As-Sajdah. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan perempuan yang masih lagi bersama untuk kita melihat, jika bahagian pertama tadi kita tahu bahawa ayah perlu menjadikan sumber Al-Quran itu sebagai sumber yang paling tinggi, al-haq, yang paling betul, dan kita tahu bahawa kita di bawahnya ada masa kita betul, ada masa kita tidak betul. Dan dalam hal ini ya, bila ada kursus-kursus di tahun akhir di universiti, ianya sebagai persediaan, tetapi lebih daripada itu, sesi-sesi ilmu berteraskan pada Al-Quran ini perlu digali dan digali. Dan bila berhadapan dengan cabaran masalah, kita ingin sama-sama melihat macam mana menyelesaikannya. Rancangan kita ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kita berharap untuk kita kongsi kesenangan dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi, dan seruan untuk tunaikan zakat anda di Lembaga Zakat Selangor pada Ramadan kali ini. Dan terus kita ingin berbincang ya tentang kalau ayah betul satu perkara Ustaz ya, tapi kadang-kadang ada masa ayah tak berapa betul kan. Dan ayah ni memimpin kan, dia kena tegur oleh isteri ya. Macam mana sebenarnya ayah mensikapi perkara tersebut, pasal kadang-kadang ketika kita dah nak memimpin ini, tapi bila kena tegur tu dia terasa juga. Dan bila terasa itu, ada ayah yang mungkin boleh terima, ada yang tak boleh terima. Apa panduan daripada Quran, daripada sunnah Nabi lah ya, mungkin ada Nabi kena tegur dengan isteri ke ataupun sahabat ke, agar ia menjadi panduan kepada ayah-ayah yang ada pada hari ini, bahawa kita ini bukan betul semua, yang paling betul semua adalah Quran. Macam mana menghadapi perkara ini? Silakan Ustaz. Baik, satu persoalan yang amat baik untuk kita sama-sama bincangkan. Siapa sahaja kita, selama mana kita manusia, pasti kita ada silap dan kita ada salah. Itu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam tu dia buat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah tu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Kita sebagai ayah pasti kita ada betul, dan dalam masa yang sama sebagai manusia kita ada salah kita. Jadi persoalannya macam mana Al-Quran menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh seorang ayah, dan macam mana Quran memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita ni, yang kita memang punya pegangan kita, setiap tindak tanduk perbuatan kita adalah berpaksikan kepada petunjuk Allah. Setiap ucapan yang kita tuturkan berpaksikan kepada petunjuk Allah. Bila kita betul, macam mana kita ini nak menyikapinya, dan bila kita salah, macam mana Quran memberikan petunjuk kepada kita untuk dia diperbetulkan. Satu, kita kena katakan begini. Kalau kita salah, kita tak boleh ada ego untuk mempertahankan kesalahan. Yang ni dipanggil salah kuasa dua. Pertama dahlah dia salah, kemudian dia ego pula dalam nak mempertahankan kesalahannya itu, maka oleh kerana itu ia tidak dianggap sebagai perkara yang dituntut oleh syarak. Dan Quran kalau nak ajar kepada isteri, kepada anak-anak, kepada kawan dia yang melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang ayah, Quran ajar untuk kita ini menegur, tetapi teguran tu adalah teguran yang mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, kita katakan, kita tengok dalam surah Al-Asr. Allah kata watawassaw bil haqq. Allah menyuruh kita ini untuk saling berpesan dengan kebenaran. Kalimah al-haqq, walaupun kita kata Quran disifatkan sebagai al-haq dalam ayat ketiga yang kita bacakan sebentar tadi daripada surah As-Sajdah, tetapi kebenaran tu kita kena lihat kebenaran pada dua sudut. Yang pertama, kebenaran pada konten, iaitu pada isi teguran. Kita nak tegur ni, biar teguran kita tu betul. Jangan kita ni orang tak buat salah pun kita tegur. Biarlah isi tu adalah isi yang betul. Yang keduanya adalah kebenaran pada konteks. Kena tengok kepada situasi, kena tengok kepada keadaan, kena tengok pada tempat. Nak tegur seorang ayah ni depan anak-anak dia, mestilah dia rasa seganlah aku kena tegur depan anak-anak aku. Jatuh air muka dia, jatuh maruah dia. Jadi kalau kita nak bagi teguran, kena tengok kepada konteks yang sesuai. Inilah yang disebut sebagai al-hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dan al-hikmah ni apa definisinya? Fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Kita buat benda yang betul dengan cara yang betul pada waktu yang tepat. Itu hikmah. Kena tengok keadaan, kena tengok tempat, kena tengok situasi. Jadi kalau nak tegur seorang anak, seorang ayah ni, biarlah secara orang kata berduaan contohnya. Pasangan ni, seorang isteri ni, dia berduaan, dia kata, bang, saya tengok awak ni buat silap tadi. Jangan ulang balik. Tak apalah, sebab dia tak tegur depan anak-anak dia, insya-Allah dia akan mudah diterima. Dan yang
Selain daripada itu adalah watawassau bis sabar, saling berpesan dengan kesabaran. Mungkin dalam masa yang sama kita kata kita tegur dia tapi mungkin dia tak terima, tapi kita berterusan konsisten tegur lagi tetapi meraihkan hikmah. Dan yang ketiganya kalau kita boleh sharekan, Quran kata dalam surah Al-Balad watawassau bil marhamah, dan saling berpesan dengan al-marhamah, perasaan kasih, perasaan sayang. Dan kalau saya boleh tambah, yang keempatnya adalah berpesan-pesan, kita tegur orang siapa pun dia dengan ucapan yang lunak, ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut ni kalau kita nak tengok kepada sandarannya daripada Quran, Allah perintah Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berdakwah, memberikan tazkirah dan peringatan kepada Fir'aun. Allah kata, pergilah kepadanya kamu berdua wahai Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ucapkan kepadanya adalah ucapan yang layyin, yang lunak, yang lembut, yang baik. Baru hati pun mudah-mudahan dia yatadhakkar, mengambil peringatan ataupun dia rasa takut dengan teguran yang telah diberikan. Maka di sinilah konsep prinsip bahawasanya kita kena ingat, sebagai saya nak konklusikan, bahawasanya seorang ayah dia kena ingat dia tak sentiasa betul dalam semua perkara. Jadi dia kena lunak dalam menerima nasihat, dan dalam masa yang sama kalau dia ayah yang baik, dia sentiasa mengharap dan menggalakkan orang sekelilingnya memberi nasihat kepada dia. Dan semua orang sekeliling ni kalau nak bagi nasihat kepada seorang tokoh, seorang ketua keluarga, seorang pemimpin, dia kena raikan 4 perkara yang saya sebutkan tadi. Mesti berdakwah ataupun menegur dengan kebenaran pada konteks, pada konten. Dia menegur dengan sabar, dia menegur dengan perasaan kasih sayang, dan dia menegur dengan bahasa yang sangat lunak dalam teguran tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fahmi menjelaskan tentang 4 kaedah bagaimana untuk menegur itu ya. Maksudnya kalau nak menegur si suami ataupun si suami pun kalau nak menegur si anaknya kepada isterinya, ada kaedah daripada Al-Quran yang kita bincangkan dalam ayat yang ketiga sebagai panduan hidayah kita sampai tahap begitu sekali ya. Ketika betul tu satu hal ya, ketika tak berapa betul itu ada panduan, iaitu yang pertama tadi dengan kebenaran ya. Kebenaran pun kena tengok tempatnya, masanya, selain daripada isinya, dan kemudian sabar, kasih sayang, dan juga dengan penuh kelembutan, layyinan sebentar tadi. Dan dalam hal ini kita nak melihat kepada satu lagi ayat dalam surah Ali Imran ayat 159 yang ini bila Nabi betul memimpin, ada sahabat yang tersilap sedikit ya. Jadi di sini kita tahu ada masa ialah ayah betul, mungkin ada pasangan yang tersilap, tapi ada masa yang pasangan yang betul yang si ayah pula tersilap. Kita lihat kepada surah Ali Imran ayat 159, bacaan dipimpin Al-Fadil Ustaz pada Wan Fakhrul pada hari ini untuk sama-sama kita menjiwai dan mengambil panduan daripada surah Ali Imran dalam program kita pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
الوكيلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat surah Ali Imran ayat 159. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, iaitu sahabat-sahabat dan pengikutmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah, ya, berbincang dengan mereka dalam urusan yang ada. Kemudian apabila engkau telah berazam, maka tawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Bila Ustaz cakap tadi tentang ciri yang keempat Ustaz ya, layin sebentar tadi, ada perkataan lintalahum dalam ayat ini, tapi yang ini Nabi yang betul. Maksudnya ketika katakanlah ayah betul, anak silap, pun ada panduan hidayah daripada Al-Quran. Kalau boleh Ustaz jelaskan, agar ketika ayah silap ada tegur, kita tahu dah, ya, maksudnya kita tidak boleh ego di situ. Tetapi ketika kita betul, orang lain silap pun, jangan sampai ego juga ketika menegur Ustaz ya, sehingga dirakamkan ayat 159. Kalau Ustaz boleh jelaskan. Baik, ayat ni sebenarnya nak menceritakan kepada kita semua ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya sikap Nabi yang berlemah lembut dengan para sahabat ni, dengan umat Islam ni adalah satu rahmat daripada Allah. Dan Allah memberikan satu gambaran. Allah kata walau kunta fazzan ghalidhal qalb, kalau kamu ni bersifat keras, bersifat garang kepada mereka, lan faddu min haulik, mereka akan lari daripada kamu. Jadi kalau kita nak orang dekat kepada kita, dalam dakwah kita, dalam teguran kita, kita kena tegur dan dakwah dengan bahasa yang lunak, dengan sifat lemah lembut. Jangan kita marah orang, jangan kita nak maki hamun orang. Jadi kalau tidak, sebaliknya yang berlaku, maka orang akan lari. Orang tidak akan terima kepada kita. Dan di sini Quran memberikan beberapa prinsip asas. Kalau ada kesilapan orang terhadap kita ni, macam Ustaz kata, kesilapan orang lain terhadap Nabi, jadi kita boleh kaitkan faedah kalau seorang ayah yang silap bukan dia. Yang silap adalah circle dia, anak-anak dia, pasangan dia, adik-beradik dia sebagai contoh. Jadi macam mana cara dia nak deal, macam mana cara dia nak tangani dengan kesalahan orang di sekeliling dia itu, maka dikatakan di sini beberapa cara. Yang pertamanya adalah fa'fu anhum, kita kena bersifat pemaaf. Kita kena bersifat pemaaf. Ni kita nak dalam bulan Ramadan, kita kata. Antara doa yang kita selalu baca dalam bulan Ramadan ni adalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pemaaf, kau suka kepada kemaafan, maka kau maafkanlah aku. 30 hari dalam Ramadan Ustaz, duk minta maaf daripada Allah, minta maaf daripada Allah, tapi bila anak dia buat silap, tidak ada maaf bagimu. Macam mana gaya ni? Jadi kita kata ini agak kontradik. Sedangkan kita duk minta maaf daripada Allah. Jadi kita kena bersifat dengan sikap pemaaf juga. Seorang ayah, seorang ibu kena bersifat dengan sifat pemaaf terhadap kesalahan anak dia. Jangan dia pukul, jangan dia maki, tapi dia didik. Ditegur betul, dia kata ini salah, awak jangan ulang balik, tetapi kena ubah. Tapi ayah maafkan awak. Begitu. Kemudian wastaghfir lahum. Dan kalau betul ada dosa yang dilakukan, yang tadi itu mungkinlah silap sikit, tak apa, kita maaf. Tapi ni kalau ada dosa yang anak-anak buat kepada kita, menderhakai seorang ibu bapa sebagai contoh, maka mak bapak dia ni dituntut untuk istighfar kepada Allah. Ya Allah, kau ampunkanlah anakku atas dosa yang dia buat. Istighfar. Maksudnya istighfar untuk anak, untuk anak dia. Untuk anak. Ya. Dia istighfar untuk anak. InsyaAllah. Biasa kita dengar anak istighfar untuk mak bapak, cara birfirli wali walidai. Tapi ini tak, ibu bapa istighfar kepada Allah, minta Allah ampunkan anak dia. Ya. Antara dalil yang kita boleh ambil Ustaz dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Yaqub alaihi salam dengan anak-anak dia tu. Bahawasanya anak-anak dia, adik-beradik kepada Nabi Allah Yusuf tu kan, duk buat jahat kepada Nabi Yusuf. Lama tu. Tapi akhirnya dia kata apa? Dia baru sedar dia salah. Kemudian mereka kata, ya abana, wahai bapak-bapak kami. Dia kata, wahai bapak kami, merujuk kepada Nabi Yaqub. Tolonglah doa kepada Allah supaya Allah ampunkan kami. Kemudian apa jawapan Nabi Yaqub? Dia kata, saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan istighfar untuk kamu ni kepada Tuhanku. Maknanya dia akan doakan. Dan ulama-ulama kata, kenapa dia kata saufa? Saufa ni kan in future, akan datang, nanti aku istighfar lah. Bukan tu Rupanya dia bukan istighfar serta-merta, tapi dia tangguhkan istighfar tu kepada waktu sahur.
Ditunggu waktu sahur sebab waktu sahur ni waktu mustajab doa. Jadi dalam tafsir rujuk kata Yaqub ni dia tangguhkan istighfar tu pada waktu sahur. Kerana Quran kata dalam sahur ni berkait dengan sahur wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi ditangguhkan. Ditunggu waktu sahur baru ya Allah kau ampunkanlah anak-anakku punya dosa. Kemudian antara lagi caranya adalah wasyawirhum fil amar. Kena bincang. Dia tak boleh orang kata masalah takkan selesai kalau kita bincang dengan orang lain. Tapi kita akan selesai masalah bila kita bincang dengan orang yang kita ada masalah dengan dia tu. Kadang-kadang masyarakat kita ni masalah tak selesai sebab dia tak bincang dengan orang yang dia tak setuju. Macam anak dia buat salah, dia tak cerita kepada anak dia tapi dia cerita kepada isteri dia. Isteri dia tak tahu pun peristiwa tu. Jadi dalam situasi seperti ni dia kena panggil anak dia. Orang kata slow talk. Kita bincang secara baik bahawasanya ayah tengok awak buat ni salah, benda ni tak betul, jadi ayah nak betulkan awak. Dan semua benda ni ada petunjuknya dalam Quran. Dan setelah kita lakukan ketiga-tiga perkara ini ataupun keempat-empatlah kita bersifat lemah lembut dengan anak-anak, kemudian kita maafkan kesalahan mereka, doakan keampunan Allah buat mereka, kita bincang sesama mereka dengan perbincangan yang baik. Kemudian Allah kata apabila kamu telah berusaha ataupun faiza azamta, apabila kamu telah membulatkan tekad, tawakkal 'ala Allah. Tawakal, kita serah kepada Allah. Akhirnya hidayah irsyad milik kita, kita suruh dia buat baik, tapi hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz menjelaskan tadi tentang empat perkara bagaimana kalau katakan ayah dah betul pun sebenarnya bila ada kesilapan dalam ahli keluarga bukanlah terus menghukum tetapi diberi panduan daripada ayat 159 daripada surah Ali Imran sebentar tadi, di mana yang menarik tadi Ustaz bila ada memohonkan keampunan untuk orang lain yang buat dosa, untuk anak seperti Nabi Yaqub untuk anaknya, dan mengambil peluang terutama Ramadan ini kita ada sahur Ustaz kan. Kalau bulan lain tu kalau kadang-kadang susah nak bangun sahur, tapi ini waktu sahur pagi itu kita gunakan selain daripada kurma dan juga makan nasi yang sedap itu, kita ambil ubat yang amat-amat mujarab iaitu istighfar tadi untuk ahli keluarga kita. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang untuk saya jugalah pagi-pagi itu untuk kita ambil masa duduk menunggu sembahyang subuh itu untuk memohon keampunan bagi ahli keluarga kita. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat dalam plakat yang tuan-tuan ada majlis ayah ini, di belakang itu ada disampaikan tentang sujud kalau di tengah itu perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga, nombor 2 itu sujud. Sujud ini maksudnya solat, dan salah satu daripada ciri solat ini ialah pada waktu malam bila dia bangun pagi itu, kita pada waktu sahur kita solat 2 rakaat ataupun 1 rakaat. Inilah peluang untuk kita banyakkan istighfar dan itu tandanya bahawa sebenarnya kita mengakui bahawa saya silap ya Allah, saya istighfar, dan ahli keluarga saya pun ada silap, saya mohonkan keampunan untuk mereka. Moga-moga ianya menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita beramal dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Banyak permata daripada ayat ketiga surah As-Sajdah dan juga surah Ali Imran ayat 159 sebentar tadi. Di hujung ini kita berdoa dipimpin Al-Fadil Ustaz Muhammad Fahmi untuk sama-sama ayah-ayah, ibu-ibu kita menadah tangan. Allah terima amal dan pimpin kita sampai ke syurga. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi bin Rusli bersama Ustaz Wan Fakhrul Razi bin Wan Muhammad menemankan kita selama hampir 1 jam ini untuk sama-sama kita memahami bahawa ayah bukan betul semua, tetapi kita tahu Allah memberikan panduan bagaimana kita menghadapi perkara ini, dan kalaupun ada kesilapan dalam ahli keluarga kita, ada juga panduan yang kita belajar, dan kita doakan agar terus pada bulan Ramadan ini menjadi tarbiyah, ya, sekolah untuk ayah-ayah seperti saya, untuk kita mengemaskini perjuangan kita ke hadapan memimpin keluarga kita masuk syurga sekeluarga. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi dalam majlis ayah untuk sama-sama kita memimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.